من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبا ويكتب عبدا آبدين والدهر داهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشفنا مع الهدى وسبح مطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب الموسى وهارون ورب الإبراهيم ورب المحمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada pagi ini kita dapat teruskan lagi kuliah tafsir kita, insyaAllah. Pada pagi ini kita akan sambung kembali sambungan surah Al-A'la. Betul ayat kedua. Ayat pertama dah bahas dah nak ulang balik ala-ala ni ala-ala kita mula baliklah. Boleh insyaAllah. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin rabbil alamin. Kata tuan pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'la. InsyaAllah kita baca sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita setakat itu baca. InsyaAllah kita akan teruskan surah Al-A'la. InsyaAllah ayat pertama kita ulang baliklah. Kita ulang sikit. Jadi ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, yang mana surah Al-A'la, sebelum kita masuklah surah Al-A'la ni tuan-tuan, yang mana kenapa disebut surah A'la? Munasabah surah ni dimulakan dengan ayat yang pertama. Jadi nama surah ni diambil daripada sempena ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, yang mana dia ada lebih surah yang ke-87
Yang mana surah ni pula yang diturunkan di Mekah, dia ada mempunyai 19 ayat. Nah, kalau boleh tuan-tuan hafallah 19 ayat surah Al-A'la. Insya-Allah semua kita hafal eh. Jadi surah ini dipanggil diturun di Mekah, maksudnya turun surah Makkiyah. Dan jumhur ulama mufassirin mengatakan surah ini turun di Mekah. Ada juga setengah pandangan mengatakan surah ini turun di Madinah Al-Munawwarah. Tu. Bangun. Nak bijak orang tidur ngantuk nah. Baik. Jumhur ulama kata surah ni diturunkan di Mekah, tapi ada setengah ulama kata turun di Madinah. Berlaku khilaf lah, tapi jumhur kata turun di Mekah lah. Tu. Jadi oleh itu ayat pertama Allah Ta'ala kata Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, menyucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yakni dari segala sifat-sifat kekurangan. Sabbihis, ha tu pun sebut ha betul-betul lah. Sa, huruf sin tu pun kena sebut betul juga. Macam mana nak sebut huruf sin yang baris atas ni? Gigi ni rapatkan betul-betul gigi ya, macam nak gigit suami ni, tak balik rumah lewat nah. Gigi geram macam kita geram. Sa sabbi lepas tu ambil huruf ha. Huruf ha tu ha, guru saya kata ha pedah, bukan ha sifun. Ada dua ha, ha sifun dengan ha pedah. Itu istilah guru sajalah. Sabbihis his sabbihis, simpun si mati, rapatkan gigi tapi buka mulut lah. Sabbihisma rabbikal a'la. Ambil lambat sikit huruf. Ingat, mana-mana baca Quran bila bertemu ain mati, ain yang berbaris mati, ambil ain yang dimatikan itu dengan lambat sedikit, baru cantik bacaan tu. A'la. Tapi amzah dengan ain kena sebut biar satu-satu. Ada setengah sabbihisma rabbika a'la, tu tak sebut. Dia punya tu dulu baru pergi ke ain mati. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita cuba sebut, cuba. Okey, 1, 2, 3. Lambat sikit air. Dulu buat kat umur sini jadi pelik pula. Itu cara nak baca comel huruf ain. Sebab huruf ain inilah ramai yang, bukan kata orang lain, saya sendiri pun ain ini fih juga lah. Huruf ain ni paling susah lah kita nak sebut. Lagi-lagi yang penuh balgam kat mulut nah. Maka apa? Maka benda yang menghasilkan balgam lembut-lembut kan. Jadi tersedak kat hidung ni. Lagi-lagi susah kita nak sebut huruf ain. Sabbihisma rabbikal a'la. Lambat sikit. Okey, cuba sekali. Kita baca slow and steady. Janganlah duk gopoh-gapah je Quran Nikmat Quran bila baca dengan betul-betul ikut haraf dan huruf dia. Ni baca nak habis kerja dia baca kira nak habis. Baca di bulan Ramadan pasal nak khatam Quran. Jangan begitu. Memang kita nak khatam, tapi matlamat utama biar baca dapat pahala. Biar baca dapat pahala, lepas tu Quran boleh tolong kita akhirat esok. Jangan Sabbihisma rabbika a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a. Tak mau gitu. Baca betul-betul, buat kerja betul-betul buat bacaan tu biar berkualiti baca relax. Kata guru saya tak perlu nak gaduh-gaduh. Kita nak pergi ke mana baca Quran ni? Nak pergi ke mana? Nak suruh habis cepat. Tak perlu Quran ni kita nak amalan kita baca slow-slow. Batu saya bila jadi tok imam sembahyang ke, saya tak suka baca, bukan tak suka, saya ni lebih kepada jaga tajwid, jaga makhraj huruf gitu je. Walaupun suara kita tak sedap,
Kita baca untuk Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Kalau kita ikut tajwid, ikut haraf tu, walaupun suara kita tak sedap tu mesti jadi sedap. Nah, kita tak mau baca lengguk-lengguk tapi tak kena dengan tajwid, tak boleh juga. Contoh, Sabbihisma rabbikal a'la. Salah kata guru saya. Guru saya kata situ tu kan depan muka. Salah. Tu guru saya lah. Dah. Ustaz, Taranum dia ada kiraah yang dibenarkan. Okey, kalau kiraah begini dibenarkan panjang begini, dia tak boleh ikut selera kita. Ada setengah orang tepat pendek dia pergi panjang, tu tak kena tu. Tepat pendek dia pergi panjang. Kalau kita tengok pertandingan musabaqah, peringkat antarabangsa, peringkat Malaysia ke apa, cuba tengok dia punya lengguk panjang, dia ikut tajwid. Dia tak ada suka-suka lengguk. Kita ni lebih kepada nak berlagu. Ada setengah tu dia nak berlagu, nak buat gaya sedih. Nampak selesa pula dia baca tu kan. Sungguh-sungguh nampak action sangat. Dah, Quran ni kalau kena gaya baca dengan tajwid, dengan haraf huruf, dia jadi comel. Dan bacaan tu comel jadi. Sebab itulah guru saya bila belajar dengan dia baca simple je. Lagi-lagi bila baca tafsir kan, dia pun baca kejap. Sabbihisma rabbikal a'la. Lepas tu dia berhenti, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia baca slow-slow gitu ya. Tak perlu nak buat apa-apa. Macam baca Fatihah juga kena slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baca slow-slow gitu. Jadi tu imam ke bila kita slow dah. Guru saya yang alim lah. Guru saya ni alim, baca kitab Arab tebal-tebal. Dia ni hafiz Quran, dia hafiz dan sebagainya. Dia baca relax sejuk mana. Lengguk dia kita boleh hafal, lengguk lagu guru kita tu. Tu. Tengoklah kalau kita ni jenis yang suka berlagu, silakan, tak ada masalah pun untuk menarik minat orang. Tapi kalau yang paling penting baca tu mengikut tajwid dan harf. Itu daripada sudut bacaan lah. Baik. Takut panjang masa pula, kita teruskan. Baik. Sabbihisma rabbikal a'la, menyuci oleh Tuhanmu. Maksudnya bertasbihlah. Tasbih ni maksud kita menyuci. Sabbihis ni suci olehmu. Kalau bahasa Arab, sabbih ni suci. Asalnya daripada sabbih. Daripada sabbaha yusabbihu tasbih. Tasbih. Sabbaha yusabbihu tasbih. Menyuci olehmu, yakni tasbih. Bermakna tanzih. Makna tasbih tanzih, yakni menyuci. Yakni menyuci olehmu, ya Muhammad, akan Tuhan engkau. Menyuci isma akan Tuhan, nama Tuhan engkau. Jadi suci olehmu akan nama Tuhan engkau tu, ini satu wajah tafsir ulama lah. Masalah isma tu, isma, sabbihisma, isma tu apa benda? Isma tu ada setengah ulama kata lafaz zaid, yakni lafaz kita guna isma lafaz silah, iaitu zaidah mufham, ada istilah tafsir lah. Betul lah kita kena terap sikit bahasa Arab. Lughatul Arabiyyah, kita cakap Arab ni kalau tak pandai pun tak ada masalah pun, tapi kita kena pandai bahagian nahwu dan saraf. Itu isu apa dia? Ustaz Zahid Idrus kan. Ada orang tuduh dia tak pandai bahasa Arab, bukan dia tak pandai dah. Jangan kita termakan orang yang suka memfitnah dah. Dan semua guru bukannya tak pandai bahasa Arab, cuma Arab ni tuan-tuan antara yang paling susah nak belajar bahasa. Bahasa yang paling susah nak belajar dalam dunia ni. Bukan mudah nak belajar bahasa Arab ni. Kalau tuan-tuan tengok bahasa Arab ni, bahasa Arab ni dia ada banyak kategori macam kita lah. Bahasa Kedah, bahasa Kelantan,
bahasa Melaka ni. Bahasa Kedah. Ayat apa? Ayat nyok. Nah. Ayat apa? Ayat nyok. Dia ada R belakang kan? EQ. Q. Hala Kedah gitu. Maka bakat. Nah. Lalu Negeri Sembilan apa dia? Negeri Sembilan. A, E, O ke? Contoh. Ayam atas pagau. Bukan? Untuk Melaka kan? Oh, dia dekat dengan ni. Atau Melaka. Negeri Sembilan apa? Apa kono jang ni? Tak pandai Ustaz. Nah. Kalau orang Kelantan pula buang, dia kira nak buang huruf belakang je. Makan, ayat tapaga, ikan bakar. Gitu pula. Jadi bahasa Arab pun gitu, ada bahasa pasar, ada bahasa kampung. Jadi kadang-kadang nak terap bahasa Arab ni, dia kena tengok juga gaya bahasa yang digunakan, bahasa baku ataupun bahasa kampung. Kadang-kadang ustaz sendiri pun ada setengah Arab, ustaz pun tak faham apa benda dia bagi tahu ni. Nah, rupanya lengkuk bahasa dia ada satu istilah perkataan. Contohnya dalam Quran kata apa, buah zakum ni dulu kita pernah sebut, lupa dah. Ada istilah buah zakum ni, ada satu lain. Ada satu bahasa Arab panggil zakum, ada satu lagi panggil, ada satu lagi ni. Cuma juga unta ada setengah panggil jamal, ada setengah panggil, ustaz dah lupa dah ayat Quran. Dia banyak sebutan bagi satu benda tu. Contoh gelas ni panggil satu benda. Nah, kita panggil gelas, ada setengah panggil cawan, macam-macam lah. Begitu. Jadi untuk ustaz menjawab tuduhan tersebut kepada Ustaz Zaid dulu tu, janganlah kita termakan dia tu. Kita kena hormati orang alim. Kadang-kadang kita nak cakap Arab ni, kita terpaksa kena susun ayat yang bersesuaian. Kena susun. Contohnya Kathirun minan nasi. Kasih untuk susun ayat. Kebanyakan daripada manusia, kathirun minan nasi. Kita nak susun apa ayat sebelah tu, kita kena fikir dulu. Orang Arab tak apalah muka bahasa dia. Tak bolehlah orang Arab dituduh orang Melayu ni, kamu ni tak mahu cakap Arab. Orang yang hebat pun dia susun satu-satu bahasa. Faham Maka dalam konteks ini ustaz nak menjawab, jangan kita suka menilai orang. Orang tu pandai ke dia bahasa Arab, orang tu orang alim lah. Jangan kita duduk pandai orang alim. Itu sajalah ustaz nak bahas. Baik. Sama juga dalam konteks ini, sabbihisma rabbika, menyuci olehmu. Tasbih maksudnya menyuci olehmu, hai Muhammad, kena kepada Nabi Muhammad. Isma tu orang panggil setengah daripada lafaz zaid. Tu. Menyuci olehmu akan Tuhanmu. Ini atas lafaz zaid. Satu kau nama Tuhan. Menyuci Tuhanmu mempunyai nama yang sangat, ada setengah nama kata suci, menyuci Tuhanmu, menyuci nama Tuhanmu. Ada setengah tafsir kata gitu. Ni cerita panjang lah bab masalah nama Tuhan ni. Tu. Sebab itu apabila kita berzikir sebut nama Allah Ta'ala, tak boleh kita berzikir duduk dalam tandas. Pasal kita nak menyucikan Tuhan tu, tak boleh. Sebab kita nak menyucikan. Sabihis, maha suci Allah, maha suci Tuhanmu. Maksudnya kita nak menyuci nama Allah, kalau boleh zikir-zikir ni biar tempat yang sesuai. Jangan pula dalam tanda subhanallah, dalam tanda alhamdulillah, sallallahu salam alaihi, macam nak terawih pula. Tapi di luar dia tak mau tasbih pula, tapi tempat maksiat dia nak tasbih, tempat tidur tak nak tasbih. Itu pelik manusia ni. Tu. Jadi oleh itu Allah Ta'ala kata sabbihisma rabbikal a'la. A'la tu apa dia? Bertasbih menyuci nama Tuhanmu yang maha tinggi. A'la ni tinggi betul. Tinggi daripada sudut segala sifat kekurangan. Maksudnya tinggi di sini bukan tinggi pada sudut zat dia. Ingat, bukannya Allah Ta'ala tinggi duduk atas langit tinggi. A'la.
Lepas tu pula bila kata Allah Ta'ala tinggi, Allah duduk di langit ke? Bila kita kata Allah duduk di langit, Allah duduk di langit ke rapat ke renggang? Nak jawab apa? Jadi tinggi, rendah, rapat, renggang itu hanya ada pada sifat makhluk, bukan ada sifat Allah. Tak boleh kita kata tinggi, rendah tu rapat, renggang kepada Allah, tak boleh. Itu sifat makhluk. Dia faham tak? Sebab tu orang faham ayat a'la, Allah Maha Tinggi ni bukannya maksudnya tinggi daripada sudut zat dia, duduk di atas langit dan sebagainya, bukan. Lepas tu ada orang kata ni arah, Allah duduk atas arah. Lepas tu kita tanya rapat dengan arah ke renggang dengan arah? Bukan, duduk atas arah. Pening habis, tak selesai masalah. Ini orang panggil jenis ustaz pening lah ni, jelas begini. Duk main atas, ingat main jik-jik semua kan? La ilaha illallah. Itu faham betul-betul. Ini akidah, kita kena terap akidah. Baik. Jadi oleh itu, Sabbihisma rabbikal a'la, kita menyucikan Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Tinggi. Kita menyucikan Allah daripada perkara sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Bukannya tinggi pada zat dia dah. Bukannya tinggi pada zat dia dah. Allah Rabbi. Itu maksudnya a'la lah. Tu. Dan kemudian ayat kedua, sebenarnya ayat pertama Ustaz dah panjang lebar dah sebut dulu Ustaz ringkas saja. Ayat yang kedua pada pagi ini, allazi khalaqa fasawwa, yakni Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Ni allazi rabbiyal a'la tu, allazi ialah Tuhan. Allazi kena kepada Tuhan lah. Allazi khalaqa ni maksudnya mengadakan, menciptakan, yakni ialah Tuhan yang telah menjadikan fasawwa, iaitu semua makhluk ni akan segala makhluk. Maksudnya Tuhan yang telah menjadikan akan makhluk. Boleh faham ni? Maksudnya semua yang ada ni semua makhluk Allah. Semua Allah Ta'ala jadi. Tak ada satu pun daripada muka bumi ni, planet-planet, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, termasuk malaikat syurga neraka ni, semua ini dipanggil makhluk Allah. Pasal apa? Allazi khalaqa fasawwa, Allah lah yang menjadikan akan makhluk tu. Segala makhluk Allah yang jadikan. Sebab tu kita dipanggil makhluk Allah, pasal Allah buat kita. Pohon kayu, bukit bukan makhluk Allah. Bahkan diri kita, roh kita, nyawa kita, jasad rohani kita, semua milik Allah. Tak ada pun milik kita. Kita tak ada milik kita. Batulah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri ni, tangan, kaki, muka, kaki apa semua, dipanggil nikmat secara pinjaman saja. Bila kata benda ni milik Allah, bukan kepunyaan kita, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Sebab tu kita dalam hidup tak boleh sombong. Dan semua ni milik Allah. Tak ada pun milik kita. Ni kata, ni tanah aku ni kebun aku, ni kereta aku. Yalah, pada zahirnya kata hak kita, tapi hakikat sebenarnya semua milik Allah. Yang kita duduk, diami, tanah, bumi ni semua milik Allah. Tidak ada pun sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ini perkataan yang salah. Jangan kata begitu. Jangan kita kata alam ni jadi sendiri, tak ada Tuhan yang menjadikan. Tidak. Allazi khalaqa wa sawwa, Tuhan kata Tuhan yang menjadi semua makhluk ni. Maksudnya ada Tuhan yang menciptakan makhluk, bukannya makhluk ni, alam ni terjadi dengan sendiri. Kalau kita kata alam terjadi dengan sendiri, salah perkataan ini. Maksudnya dia faham tidak ada Tuhan yang menjadikan alam ni. Maka perkataan ini kata ulama boleh jadi kufur. Seperti golongan-golongan saintis, dia mengatakan alam semula jadi. Dia menggunakan istilah alam semula jadi. Kita pergi ke hutan, pergi melawat sana pergi sini, tengok hutan yang cantik. Oh, cantiknya keindahan alam semula jadi. Tengok perkataan alam semula jadi tu, orientalis dah pakai dah dulu. Mereka mendakwa pasal agama mereka tak ada Tuhan. Mereka tak percaya pada Tuhan. Dia mengatakan alam ni jadi dengan sendiri. Ni salah, perkataan yang salah. Jadi sebab tu Quran turun ni nak membantah perkataan orang sesat. Quran diturun kerana nak mematahkan hujah-hujah orang cerdik. Sebab tu orang yang cerdik pandai dalam bab dunia, bila mari ayat Quran dia kalah. Ni ya.
Ni kehebatan Quran, ni mukjizat Quran ni. Mengalahkan orang cerdik-cerdik dalam dunia ni. Siapa yang mendakwah hebat dalam dunia? Quran turun ayat Quran mematahkan orang cerdik. Ni Quran. Dia boleh kata alam ni semula jadi tidak. Maksudnya allazi khalaqa fasawwa, Allah lah yang menjadi sekian alam. Maka kita semua ni dipanggil makhluk Allah, tak ada seorang pun. Orang Islam makhluk Allah, orang kafir pun makhluk Allah, binatang haiwan makhluk Allah, semua makhluk Allah, tak ada satu pun selain. Pasal milik dia semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada dia dan kita kembali kepada dia. Boleh faham tak? Baik. Jadi Allah Ta'ala kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ada setengah ayat kata Allah menjadi segala langit dan segala bumi dan barang di antaranya langit dan bumi. Allah jadikan semua ni. Ni kenapa Allah jadikan semua ni? Kerana Allah nak tunjuk kuasa kehebatan dia. Supaya kita dapat menilai siapa kita di sisi Allah. Kita tuan ke kita hanya menumpang saja. Kita lemah ke kita kuat. Biar kita sedar diri kita ni siapa di sisi Allah. Barulah kita berjalan dalam dunia ni tak sombong, tidak menzalim orang lain. Khaliqul likulli syai', Allah lah yang menjadi semua perkara. Allah yang jadi semua perkara. Maka kalimah di sini fasawwa, maka menyama akan dia. Allah kata Allah menjadikan segala alam ini, makhluk ni, fasawwa maksudnya menyama akan dia. Kalau kita tengok dalam terjemah itu, Allah mencipta sekalian makhluk ni fasawwa, serta bukan setakat dijadikan, serta menyempurnakan kejadian dia dengan kelengkapannya sesuai. Fasawwa, Allah menyama akan dia. Maksudnya Allah jadi dengan munasabah segala ciptaan, juzuk-juzuk yang Allah Ta'ala ciptakan. Munasabah. Maksud munasabah apa dia? Allah buat satu benda tapi masuk molek. Masuk molek. Allah buat satu benda sesuai. Okey, Allah Ta'ala buat manusia, kepala duduk di atas, ada rambut, lepas tu ada dahi, ada kening, ada hidung, ada mulut, ada dalam mulut ada gigi, ada lidah. Lepas tu ada anak tekak, ada saluran tanpa makanan, saluran pernafasan. Allah tak ada sediakan lagi mulut, bawah tu ada bibir, lepas tu ada dagu pula. Lepas tu ustaz pun ada janggut. Lepas tu Allah buat garhang ni, garhang tu pula yang tak boleh bergerak, yang boleh bergerak bawah ni, tempat untuk bergerak. Lepas tu disedia pula telinga, lepas tu batang leher pula, letak pula apa ni, shoulder ke apa ni, bahu lah. Boleh lah sikit-sikit dulu. Lepas tu ni lah, antara belikat pula ada pula bahu pula letak pula lengan, letak pula tempat untuk kita bergerak. Bahu ni pula boleh lipat pula. Ni tangan pula panjang, lepas tu boleh lipat. Lepas tu ada jari 5. Lepas tu jari pula boleh buat begini. Jari pula boleh buat begini, bergerak. Cuba jari dok kerah gitu. Bukan kelah boleh. Dok gitu. Susah. Fasawwa, setiap kejadian Allah munasabah, molek, masuk molek. Sesuai. Tak boleh nak condemn sikit. Tak, orang Kelantan banyak tak boleh nak tag pun. Tak boleh nak tag. Tak ni tak boleh nak komplain sikit pun tentang kekurangan kejadian Allah. Allah buat tu memang sesuai. Manusia kepala begini, kaki duduk bawah ni, body begini. Binatang merangkak, kaki tangan macam kaki macam tangan, duduk merangkak macam biawak tu ni. Lepas tu biawak pula kulitnya agak keras sedikit. Ada sebab kenapa buah durian dipanggil gajah buah duduk di atas, kenapa tak duduk di bawah? Kenapa buah tembikai duduk di bawah tak di atas? Kerana buah tembikai isinya mudah pecah. Dah, kalau duduk atas jatuh pecah. Mendengar apa ni, tuan kebun ni tak boleh makan. Fasawwa, inilah fasawwa, munasabah. Allah Ta'ala buat masuk sesuai. Tak boleh nak komplain tentang kejadian Allah. Allah buat comel dah. Kulit kita yang ustaz ni kulit sama mata nak hitam sikit ni, manis lah sikit. Tuan-tuan kulit putih, adanya kulit sama matang ni, dengan muka begini, sesuai dengan muka dia. Allah buat masuk sesuai molek. Tu maksudnya fasawwa. Allah jadi satu, lepas Allah jadi fasawwa, Allah buat sesuai. Kita ni bila Allah buat hidung begini, kita ni gatal tangan pergi buat pembedahan plastik. Macam kerelu
Macam kerulutung. Nah, jadi gitu. Faham tak? Kita ubah kejadian Allah, kecuali lah ada sebab tertentu kemalangan ke apa, tak apalah. Tapi hak molek-molek ni tuan-tuan, kita hidung Asia, dia letak hidung Eropah. Jadi apa? Kereta Lamborghini pergi letak, pergi masuk bumper Asia. Jadi apa kereta Lamborghini tu? Tak sesuai kan? Nampak macam tak kena Pasal apa dia? Tuhan buat hidung comel dengan muka kita mata. Pasal Allah designer yang paling hebat, Allah arkitek yang paling hebat. Allah paling bijak dalam mencipta satu benda. Kenapa muka kita muka begini? Hidung kita hidung kepek kembang begini. Kenapa gigi kita begini? Cuba hidung kita begini, kemudian diubah jadi hidung macam orang putih, orang tak sehat tu lah, orang Pakistan tu lah. Cuba. Rasa pelik tuan-tuan. Dia pelik dia ni. Hidung kembang, hidung elok-elok dulu. Masuknya fasawah lah ni, makna fasawah. Allah buat dengan sesuai masuk elok Allah. Inilah nak menunjuk kepandaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang Allah Taala buka mata hati, dia boleh nampak kebesaran Allah. Tapi sayangnya ramai yang tak nampak, tak nampak tentang kuasa Allah Taala ni. Makna fasawah menyamakan dia kejadian dengan munasabah. Allah buat semua ni pada molek sesuai, masuk, tak boleh tag sikit pun, tak boleh nak komplain sikit pun. Maka sebab itulah siapa yang hatinya dibuka oleh Allah, man arafa nafsahu faman arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia ni, dia akan kenal Allah. Inilah maksud man arafa nafsahu faman arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia akan kenal Allah. Faman arafa rabbahu, siapa kenal Allah, kalla lisanuhu, maka jadi tupu lidah dia nak kopling. Orang suka kopling ni siapa? Orang yang tak kenal diri. Orang suka kopling ni. Sikit-sikit kopling, sikit-sikit kopling. Ustaz hari tu pergi kuliah dekat Ampang, lepas kuliah maghrib kan. Ada jenis orang ni suka kopling. Lepas kuliah maghrib dia beritahu, Ustaz, kenapa seorang ni masa nak masuk solat isyak tu, azan isyak dia berhenti, lepas tu dia teruskan azan isyak, lepas tu baru sambung kuliah. Apa kata? Dia kata, siapa ni? Dr. Ismail kamu dulu, dia kata, Dr. Ismail kamu ke Datuk Haridin kata. Dia kata bila dalam majlis utamakan majlis agama dulu. Buat apa kita nak berhenti Dia kopling. Semua tak kena. Lepas pada tu, lepas dia solat isyak, dia komplain tu lah. Oh, dah surah ni baru sekarang nak mula baca surah Al-Mulk. No, surah hujung tu dah lama dah baca surah Al-Mulk. La ilaha illallah. Ni tak, yang bangsa tak kenal diri lah ni. Bukan kita tak boleh komplain. Contohnya orang yang tak kenal diri, dia tak. Siapa yang kenal diri, dia kenal Allah. Siapa kenal Allah, jadi tupu lidah dia nak komplain tentang benda yang Allah Ta'ala buat ni. Dia tak boleh nak komplain. Memang Allah Ta'ala buat comel dah. Desainnya pada comel, arkitek yang paling hebat, ilmu Allah yang maha hebat. Allah Ta'ala buat rumput. Kenapa rumput begini? Kenapa rumput padang begitu? Ni cerita pasal rumput. Kenapa semut kecil? Kenapa semut tak buat besar? Kalau semut besar agak-agak datang kuliah lepas ni. Tak datang semut habis ni. Seekor semut dah penuh dewan ni. Macam mana? Pasawah lah ni, pasawah. Faham ni? Allah ni. Batulah. Faham ayat Quran tafsir ni. Nampak kehebatan. Batulah orang Eropah kan, orang bukan Islam, bila betul-betul kaji Quran, dia masuk Islam. Ni kehebatan Quran, ni mujizat Quran. Baik. Dan kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat ketiga, wallazi qaddara fahada, dan yang telah mengatur keadaan makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaan. Wallazi qaddara, dan Allah lah qaddar. Qaddar tu takdir lah. Daripada bahasa Arab, takdir ni qaddar. Takdir, qadar ni maksud takdir, menentu, mengkadarkan, mengukur. Tu maksudnya Allah Ta'ala sudah ukur akan segala apa yang Allah Ta'ala buat. Maksudnya benda yang Allah Ta'ala buat ni, Allah dah ukur semua, Allah dah takdir semuanya. Wallazi qaddara fahada, dan Tuhan yang mengqadarkan akan kejadian, maka hidayah ia. Rafahada maksudnya
tunjuk ia kepada yang diqadarkan. Okey, kita bahas dulu perkataan qadar. Qadar ni maksudnya ukuran. Orang Melayu panggil kadar. Kadar, berapa kadar dia? Berapa kadar kilogram dia? Berapa kadar jumlah dia? Itu kadar. Kayu ukur lah kadar-kadar. Kalau orang dulu panggil ukur dengan siku, ukur siku ukur. Ukuran. Maksudnya apa yang Tuhan buat ni Allah Taala dah ukur elok dah. Allah dah ukur elok. Sebab itu bila kita tengok sekeliling ni, bila kita berjalan tengok sekeliling ni, kita tak boleh nak kata apa yang Allah Taala dah buat ni. Semua dah kena elok. Betul Allah Taala agama suruh kita pergi berjalan, pergi bercuti, pergi bercuti, pergi melancong supaya tengok kejadian Allah. Tengok kebesaran Allah, apa yang Allah Taala buat. Bila kita tengok sekeliling ni, kita tak boleh nak komplain sikit pun apa yang Allah Taala buat. Itu dia panggil qadar. Cumanya bila tak kena kehendak hati kita, nyatu jadi suka komplain tu. Kenapa? Sikit. Padahal Allah Taala dah buat molek dah. Allah Taala dah ukur semua dengan elok dah. Ukur dengan rezeki dia, ukur dengan ajar maut dia, ukur dengan jodoh pertemuan. Allah dah ukur elok dah. Maka kemudian rafahada, maka hidayah, yakni tunjuk ia Allah kepada yang diukur. Maksudnya contoh rezeki ni, rezeki orang ni banyak ni, dan rezeki tu duduk di situ. Allah dah takdir dah ukur dah. Rezeki akan dapat banyak ni, dan rezeki akan dapat di situ. Ini maksudnya qadar. Habis rezeki di langit, kita nak makan rezeki di bumi macam mana? Kalau rezeki tu duduk di langit, kita yang duduk di bumi nak makan macam mana? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit rezeki kamu. Allah Taala kata di langit tu rezeki kamu. Dan kita kan selalu baca surah doa solat duha kan, minta rezeki turun daripada langit kan. Allah Taala kata wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, rezeki kamu duduk di langit. Habis kita yang duduk di bumi nak makan rezeki duduk di langit ni macam mana maka Tuhan buat turun lah. Tuhan buat turun. Tu maksudnya. Contohnya Tuhan buat turun air hujan. Allah turun air. Air itu jadi minuman kita, air jadi minuman binatang, air itu jadi siraman tanaman. Bila tanaman tu disiram jadi subur tanaman tu, bila subur jadi makanan kita. Bila subur jadi keluar buah-buahan untuk makanan kita. Itulah yang kata rezeki daripada langit. Tu bagaimana Tuhan buat turunlah ke bumi ni. Memanglah pada sudut asalnya kita nampak kita yang tanam pohon tu. Ingat, tapi semua tu hasil daripada air hujan. Allah Ta'ala buat turun daripada langit. Tuhan kata apa dalam ayat lain? Ara'aita afaraitumul ma'alladhi tashruku. Kamu tak fikir ke? Cuba kamu fikir. Apa pandangan kamu air yang kamu duk minum itu? Cuba kamu fikir air yang kamu minum tu. Antum anzaltumuhu minal muzni an nahnu munzilu. Kami ke yang menurun daripada tempat itu ataupun kamu? Allah Ta'ala tanya. Air yang kamu minum tu siapa buat turun? Aku ke kamu? Allah Ta'ala tanya. Siapa yang kata kita buat turun? Mesti Allah kan. Allah pun kata lau naza'u ja'annahu ujajan. Kata Allah, kalau kami kehendaki air itu masin pahit, siapa kamu? Siapa kamu tak minum? Maksudnya Allah boleh buat turun air tu jadi masin. Bolehkah kita nak minum air tu? Jadi pahit, boleh. Kita tak boleh nak minum tuan. Yang kita duk minum ni Allah buat turun. Falaula tashkur, yang kamu duk minum tu, mengapa kamu tak terima kasih dekat Tuhan? Maksudnya ramai orang tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala dah. Lagi-lagi dalam bentuk nikmat air. Sebab itulah lepas kita minum air, kita kena kata apa? Alhamdulillah dah. Lepas boleh minum air, Alhamdulillah. Orang mukmin dia ajar begitu dah. Lepas tu biasalah kadang-kadang terlupa nak ucap kan. Pasal kita ni jenis orang suka terlupa kan. Tapi kalau ingat balik, selalu lepas minum Alhamdulillah dah.
Maksudnya Allah dah ukur dah rezeki kita tu. Rezeki kita ada dekat kampung ni, pasal Allah dah ukur dah. Kita tak sangka pun rezeki kita duduk kampung tu. Contoh tuan-tuan, dalil nak menunjukkan rezeki kita ada di situ. Contoh, kita tak sangka rezeki kita duduk di Putra Perdana. Tak sangka. Tuan-tuan sangka tak duduk di sini? Tak sangka. Allah akan buat jadi beberapa asbab menyebabkan kita akan duduk di sini, dapat rezeki di sini. Kita tak suka. Contoh, kita makan beras. Kita makan beras tu, beras yang kita makan ni mahal ke murah beras ni? Mahal. Beras yang kita makan tu bukan beras yang terbaru lah, ni beras basmati lah. Beras basmati kita makan. Beras basmati tu datang daripada mana? Kita duduk sini, basmati tu datang daripada mana? Daripada India. Kita pun order, sampai sini kita pun masak. Boleh makan tu. Kalau ni ikut jarak beras tu duduk jauh, betul. Tapi nak kata rezeki kita boleh makan benda tu, kita order boleh sampai sini, kita pun makan. Tu pun duk komplain, nak makan apa hari ni, padahal basmati tu hari tu dia makan. Tu pun duk komplain lagi, nak makan apa ya hari ni, tak ada nak makan apa lah hari ni, padahal duk nyak-nyak berat basmati dalam mulut ni. Tu nak kata. Nak katanya Allah Ta'ala tu dah ukur dah rezeki kita, ada situ-situ rezeki kita. Walaupun benda tu duduk jauh akan sampai kat kita. Itu kena faham betul-betul. Allah dah. Sebab itulah kita kata rezeki ni minallah. Rezeki ni semua datang daripada Allah. Dan cuma perangai kita je suka mengeluh suka mengeluh nak makan apalah. Tu Allah dah. Sebab itulah Nabi SAW, bila Nabi makan, Nabi tak komplain. Sedap ke tak sedap ke, semua daripada Allah. Dia tak komplain. Nabi tak komplain, Nabi makan saja. Datang benda sedap ke tak sedap kan? Sebab tu minallah. Rezeki tu datang daripada Allah. Sebab tu kita jangan komplain bila makan dah tak sedap. Semua daripada Allah. Sebab tu kita hidup ni semua bukannya wajib bagi Allah nak bagi semua sedap. Tu jadi Mu'tazilah pula. Mu'tazilah kata Allah wajib beri benda sedap dia, benda terbaik dan benda yang terbaik. Tak wajib pun bagi Allah. Allah remeh. Kalau rezeki kita, contoh yang mudah Allah dah ukur rezeki kita. Kalau rezeki kita boleh makan dekat Mekah contohnya lah, kok mana pun Allah Ta'ala akan ubah hati kita, berasa nak pergi buat umrah kat Mekah. Kita pun pergi ke Mekah, boleh makan nasi Arab kat Mekah boleh nasi Arab. Jangan lupa lah bungkus balik ustaz satu. Order tu tak ada lah. Lepas tu Allah Ta'ala takdir pula rezeki kita boleh makan dekat Malaysia. Kita pun terdetik balik, beli tiket balik semula Malaysia, makan pula kat sini Lepas tu terdetik pula nak makan pula, berasa nak makan dekat Mekah. Kita pun terdetik hati nak pergi ke umrah balik, makan kat pula. Bila kita fikir balik luasnya rezeki Allah ni luasnya, maka faham betul-betul ayat ni, wallazi qaddara fahada. Allah dah qadarkan segala apa dalam kehidupan. Allah dah qadar ajal kita. Tuhan dah ukur dah, siap-siap umur kita akan hidup berapa lama. Allah dah ukur dah. Rezeki kita Allah Ta'ala dah ukur, tak lebih tak kurang. Dipanggil qada mubram. Orang itu sifat mulia, orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu dihina, kufur, maksiat, iman, ta'at. Maka itu semua di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam hidup ni kadang-kadang Allah Ta'ala takdir kita bersifat ta'at, kadang-kadang kita berlaku maksiat, ada kalanya kita hidup dalam senang, ada kalanya kita hidup dalam susah, ada kalanya kita hidup seronok, duka cita kita tak lari daripada hukum tasrif. Maka semua ni di bawah allazi qaddara fahada. Allah dah takdir dah. Allah Ta'ala dah qadar dah apa yang berlaku. Tengok ni baru betul tafsir. Jangan duk baca-baca gitu lepas gitu je, tak boleh, tak faham. Maka caranya bagaimana? Bila kita berlaku suka ria, kita disuruh muqabalah dengan bersyukur. Bila kita dalam keadaan seronok, syukur ria, maka kita balaslah dengan syukur, kena kata alhamdulillah. Bila berlaku duka cita dalam hidup kita, bila kita susah dan sebagainya, muqabalahnya kita kena sabar. Lepas tu pula bila berlaku taat, ingat itu merupakan kurniaan daripada Allah. Ingat, ni pun kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala kendaki kita boleh jadi taat, kita boleh hadir kuliah Bila kita buat maksiat, ingat itu kita kena
takdir, kita kena redha dengan qada Allah, tapi kena disamping taubatlah pada Allah Taala. Kita kena istighfar, taubat dah. Ini semua kebajikan yang munasabah mukabalah dia dah. Tempat suruhnya bila kaya, kita jangan joli. Itu tempat suruh dia. Bila kita jara, jangan joli. Bila kita susah, jangan mengeluh. Jangan pula kita mecok-mecok. Tahu mecok apa? Mecok. Pongoh lah, pongoh. Mecok, pongoh. Ni orang Pantai Timur lama, ni orang lama ni kata, oh mecok demo ni jenis orang pongoh. Tak ada pongoh mecok, tak kena dengan hati dia. Oi, komplain. Mecok tu maksudnya jenis orang mengeluh lah. Tu tak redha dengan qada Allah, tak sabar. Bila berlaku maksiat, dia tidak taubat kepada Allah Taala, bahkan dia suka di atas maksiat dia buat. Bila dapat kebajikan, dia ujub, dia riak, takbur, sum'ah. Ini berat semua ini benda yang berat semua. Maka bila kita mulia dapat nikmat, mulia kita dapat nikmat, bila dihina, itu merupakan termasuk kesusahan mukabalah. Kita kena sabar. Bila maksiat, kita kena redha dengan qada Allah dan iman dan taat. Tu. Maka ayat ini last sekali Allah Taala kata rafahada. Tadi qadar, yang ni rafahada, maka Allah hidayah. Hidayah ni tunjuk. Allah Taala tunjukkan pada jalan yang mulia dah, dan juga jalan yang kufur, maksiat ataupun iman dan taat sopanya, semua di bawah takdir kayu ukur Allah Taala. Dalam ayat lain Allah Taala kata fa amma a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bila Allah kehendaki orang tu jadi baik, orang tu mudah pergi nak buat mengerjakan taat kepada Allah. Tuan-tuan, bila Allah takdir orang tu ditakdir orang tu buat baik, Allah jadi mudahkan pergerakan dia nak buat benda baik. Jadi mudah nak ada kuliah, jadi mudah nak ada solat berjemaah, jadi mudah nak berzikir, nak baca Quran. Pasal Allah dah takdir kita ni mendapat jalan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, wa amma man wa amma wala wistaguna wa amma ma balagha wistaguna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu li usra. Bila Tuhan kehendaki ikut kufur, derhaka, jadi Tuhan mudah jalan pergi kepada ke arah kekufuran. Jadi paling takut bila Allah takdir kita ni jadi kufur, Allah akan mudahkan jalan nak ke arah kerosakan, kejahatan. Yang ni kita tak mau. Tak mau. Sebab fal manaha fujurah wa taqwaha, Allah beri dua jalan lagi, jalan baik, jalan jahat. Yang kita nak, Allah beri kemudahan jalan baik. Jangan Allah beri kemudahan jalan buat benda jahat. Selalu lah ustaz kata contoh seperti mencuri dah. Nak jadi seorang pencuri bukan mudah, payah nak jadi pencuri ni. Kena diam-diam, kena batu gelar. Lompat pagar rumah orang atas, aku kena jari besi dah. Terpijak paku pula. Dan terpijak cangkul lapang mata raya tu. Benda tak dapat lagi. Sakit dulu timbul. Merangkak masuk dalam rumah orang. Dapat masuk ikut dapur tuan rumah nak turun bina air tengah-tengah malam. Tuan-tuan rumah sakit tekak. Lari orang tu. Ingat mudah jadi pencuri. Susah. Tapi Allah Ta'ala beri jalan mudah nak buat benda jahat. Tiba-tiba mencuri elok je, masuk dalam pagar rumah orang, start kereta, bung, pergi. Ni paling takut. Faham jadi Allah, semua yang Allah Ta'ala buat, Allah Maha Kuasa. Bila begitu, besar nikmat Allah Ta'ala beri dekat kita ni tuan-tuan. Jadi orang mukmin ni, kita jadi mudah orang beriman. Yang kita kena bersyukur. Pasal apa? Nikmat yang paling besar Allah beri kat kita, Allah pilih kita jadi orang mukmin. Lepas tu kita jadi mudah nak ikut apa menjadi seorang mukmin dalam Islam. Bila ajak kufur, kita jadi susah nak jadi ajak ke arah kekufuran. Pasal Allah beri kemudahan jadi orang mukmin. Maka bersyukurlah kita jadi orang mukmin. Allah beri kemudahan kita ni dalam keadaan buat benda baik. Allah Rabbi dah. Wallazi akhrajal mar'a. Okey, setakat itu dululah. Nanti kita akan sambung ayat yang keempat pada pertemuan yang akan datang. Bulan minggu depan ada lagi. Ada minggu depan tak ada. Skip. Kita ada masyarakat. Minggu lagi satu. Last ke dua kali lagi? 25 bulan. Kejap
Okey, sepatutnya bulan ni kita ada sekali lagi, tapi yang tu kita cancel dulu. Lepas tu sebelum kita ada sekali lagi. Sekali lagi. 5 hari bulan insya-Allah lah. Sebab 12 tu dah puasa kan. Baik. Wallahu a'lam bissawab, insya-Allah nanti kita akan sambung. Ya. Kalau boleh datang lah insya-Allah. Okey boleh. Apa kelebihan selalu dibaca dalam waktu solat Jumaat? Apa tu? Baca Sabihis. Lalu dibaca dalam waktu solat Jumaat. Dia ada fadilat waktu-waktu tertentu dah. Contohnya seperti solat solat witir kan. Solat witir 3 rakaat pertama baca Sabihis dah. Rakaat kedua baca apa? Kadang-kadang inna azalna apa dan sebagainya. Baik. Dia ada beberapa fadilat dah. Tapi boleh tengok balik, ustaz pun dah lupa lah kalau fadilat Sabihis ni dah. Tapi balik tengok baliklah apa fadilat baca surah Sabihis marabbikal a'la. Dia ada fadilat dia lah. Cuma ustaz tak ceritalah kat sini. Nanti cari balik. Ustaz tak ingat dah apa fadilat dia, ustaz tak ingat. Nanti cari balik lah. Benda tak ingat. Zaman Nabi jarang meninggalkan baca Sabihis. Tak ada dah. Bukan. Nabi ni tak adalah baca selalu. Dalam hadis yang lain menyebut, tak silap ustaz, dalam kitab Bulughul Maram ada sebut dalam bab cara-cara sembahyang Rasulullah. Nabi ni ada waktu ketika solat zuhur, solat asar, rakaat pertama Nabi baca surah yang panjang. Rakaat kedua surah lebih separuh daripada surah dibaca rakaat pertama. Yang rakaat ketiga lebih pendek daripada baca ketiga keempat adalah baca Fatihah kan. Maksudnya rakaat pertama Nabi baca surah panjang, rakaat kedua Nabi baca surah separuh daripada surah yang pertama tu. Maksudnya ada setengah ketika Nabi akan baca surah yang panjang, ada setengah ketika Nabi baca surah mufassal, surah yang pendek-pendek macam juzuk amal tu. Maka tidaklah selalu Nabi baca surah panjang seperti Sabihis ni, dan tidak juga Nabi baca surah yang pendek-pendek. Maksudnya nak jadikan amalan ni, bolehkah kita nak amalan baca selalu surah Sabih? Boleh, tak ada masalah. Tapi perbuatan Nabi tidak selalu baca panjang, tidak selalu baca pendek. Tapi fadilat dia nanti cari balik dah. Tengok buku-buku fadilat lah. Dan ustaz pun tak ingat lah, nanti ustaz rujuk balik. Nanti ustaz beritahu lah apa fadilat baca surah Sabih ni. InsyaAllah lah nanti. Tak puas hati lagi tu, tak ada jawapan lagi. Nanti insyaAllah nanti ustaz beritahu lah. Ustaz tak boleh jawab lah pasal ustaz tak ingat. Kalau ustaz ingat, ustaz beritahu dah. Soalan seterusnya ada lagi cepat. Ada lagi. Sebab kita ni nak cuti lama dah ni. Lama. Itu dah cuti 2 minggu dah. Tak ada InsyaAllah. Wallahu ta'ala bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana al-manfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.